Kita pergi kepada rukun haji yang kedua. Ya, rukun haji yang kedua iaitu berkaitan wukuf di bumi Arafah. Ya, wukuf di bumi Arafah. Apakah yang dimaksudkan dengan wukuf? Ya, wukuf berada di Arafah walaupun seketika. Ya, walaupun seketika. Tak kiralah apa keadaannya, selagi mana tuan-tuan dan puan adalah ahli ibadah, ya, berada di bumi Madinah, di bumi Arafah, sama ada duduk, berbaring, tidur dan sebagainya, ya, asalkan ya tempatnya bumi Arafah, masanya bermula daripada Zuhur 9 Zulhijjah dan ya seketika sebelum terbit fajar, iaitu masuk subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi apabila tuan-tuan dan puan sempat berada di situ, maka tuan-tuan telah pun dikira telah pun orang kata di bumi, wukuf di bumi Arafah, ya. Jadi dikata al-hajju Arafah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menyatakan bahawa haji itu adalah berwukuf di bumi Arafah. Faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'i faqad tamma hajjahu. Haji itu adalah wukuf di Arafah, maknanya salah satu amalan haji itu rukunnya adalah berwukuf di Arafah. Jadi barang siapa yang sempat berada di bumi Arafah bermula daripada Zuhur itu sehingga ya paling tidak pun orang kata seketika sebelum terbitnya fajar pada Lailatul Jamak, mana pada 10 Zulhijjah itu, maka telah dapatlah ya haji, mana telah dapatlah pelaksanaan rukun haji, iaitu di bumi Arafah. So perjalanan ke bumi Arafah ni tuan-tuan dan puan tak jauh, hanya lebih kurang 21 km saja. Ya, 21 km kalau kita highway pecut 10 minit tak sampai. Tetapi dalam konteks zahmah, kesesakan, ya tuan-tuan dan puan, biasanya perjalanan akan mengambil masa dalam 2 jam dan kadang-kadang boleh mencecah sehingga 4 jam perjalanan daripada Mekah ke bumi Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya, ini adalah suasana ya kemah di bumi Arafah, ya. Alhamdulillah, ya, bermula pada tahun 2018, ya. Sebahagian telah pun dapat kemah berhawa dingin, dan pada 2019 dikatakan bahawa ya semua ya jemaah haji Malaysia ditempatkan di dalam kemah yang berhawa dingin, ya, ada aircon, ya tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Jadi ini adalah suasana ya kemah di bumi Arafah semasa tuan-tuan dan puan berada di sana untuk mengerjakan wukuf, ya. Baik. Okey. So hadis ini telah saya nyatakan tadi, ya, bahawa wukuf di Arafah merupakan tiang haji dan rukun terpenting. So barang siapa meninggalkannya maka tiadalah haji baginya. Kalau dah berniat haji sekalipun tak sempat wukuf di bumi Arafah, maka tidak ada haji. Ya, so bila tidak ada haji, macam mana nak lepaskan daripada ihram haji ni? Dia kena tawaf tahallul, dia kena sa'i tahallul, dia kena bergunting, maka barulah dia lepas daripada ihram haji, ya. So far alhamdulillah, ya, track record, ya, tabung haji masih lagi mengekalkan 100%. Semua jemaah haji yang cukup syarat sebagai ahli ibadah semuanya dapat di bumi Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya, ini adalah waktu wukuf seperti mana yang saya nyatakan, bermula pada waktu zuhur, ya, sehinggalah seketika sebelum terbit fajar, ya, pada 10 Zulhijjah. Dan waktu yang afdal, ya, waktu yang afdal untuk berwukuf adalah sebahagian siangnya, mana ya masuk waktu zuhur itu kita telah pun berwukuf dan kita berkesempatan untuk berada walaupun seketika selepas terbenam matahari, selepas masuknya waktu maghrib, ya. Tapi ini bergantung juga kepada ya kita punya logistik, ya. Katalah ya tuan-tuan dan puan dapat tag nombor 18, kemudian pihak pentadbiran, ya, pihak pengurusan haji maklum, ya, siapa yang memegang tag nombor 1 sampai nombor 25, 1 hingga 20 akan bergerak daripada Arafah menuju ke Muzdalifah selepas waktu asar, ya. Maka tuan-tuan ikutlah, ya. Makna di sini dah wukuf sudah, kerana telah pun berwukuf, cuma dari sudut waktu afdal itu tuan-tuan puan ya taklah dapat. Kenapa? Telah pun bergerak ke bumi Arafah, ya. Dan ini semua ketentuan Allah. Jangan pula tuan-tuan dan puan ya pergi ke pihak pengurusan, ya, saya tak nak nombor 20, saya nak nombor 30 sebab saya nak masuk, saya nak bergerak daripada Arafah selepas
terbenam matahari, jangan tuan-tuan dan puan. Semua pergi haji ni Allah telah tentukan ikut peraturan, kerana kena ingat bahawa pihak pengurusan dan pentadbiran bukan jaga tuan-tuan dan puan seorang saja, tapi menjaga puluhan, dan kita juga terikat dengan jutaan dengan jemaah yang lain. Jadi kita just follow the rules, ikut saja peraturan, ikut giliran yang telah ditetapkan kepada kita. Kalau andai kata kita terpaksa bergerak, in fact saya pun ketika pergi haji bersama dengan keluarga, saya tak bawa orang pergi, saya tidak pergi ke sana sebagai pembimbing, saya pergi sebagai jemaah haji yang biasa. Saya adalah bas ketiga bergerak daripada Arafah. Selesai saja masuk waktu asar, kita dah sembahyang jamak dah siap-siap. Kemudian dimaklumkan kepada pemegang tag nombor sekian sekian sekian, sila bersiap sedia kerana kita akan bergerak ke bumi Muzdalifah. Sampai bumi Muzdalifah pun ada lebih kurang dalam sejam lagi nak masuk waktu maghrib kan. Jadi taklah berkesempatan untuk berwukuf di sebahagian malam. Tapi insya-Allah lebih 70% di kalangan tuan-tuan dan puan-puan akan berjaya wukuf pada waktu yang afdal, iaitu pada siangnya dan sebahagian daripada malamnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, waktu wukuf ni kalau kita tengok lama sangat. Lama. Okey, siapakah yang dikatakan sah berwukuf? Iaitu orang yang telah berniat haji. Niat haji kat mana? Dekat Mekah. Bagi haji orang tamattu', kalau haji ifrad atau qiran, semasa nak masuk ke Mekah tempoh hari daripada Bir Ali ataupun di Qarnul Manazil, seorang yang layak menunaikan ibadat, mana kalaf, ahli taklif, tidak gila, tidak pengsan, mabuk dan hilang akal sepanjang masa wukuf. Okey, kemudian berada di Arafah walaupun seketika, dia jejak kedua-dua kakinya di bumi Arafah, barang 1-2 saat, kemudian dia pun keluar balik kerana dia sebagai petugas, sebagai contoh. Azan masuk Arafah, habis azan dia semayang Zuhur dan Asar, kemudian terus pergi ke tempat bertugas dia di Muzdalifah ataupun di Mina. Sah sah wukuf dia di bumi Arafah kerana telah pun berada di bumi Arafah walaupun seketika. Okey, apakah perkara-perkara atau amalan sunat berwukuf? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara perkara sunnah ialah bertalbiah. Sebenarnya bila kita berada dalam ihram, antara perkara sunnah ialah bertalbiah. Mana bila kita niat nawaitul hajjah semasa berada di Mekah tempoh hari, banyakkan bertalbiah. Semasa dalam bas, kalau mereka yang buat haji ifrad, haji qiran, sepanjang berada di hotel tu, lagi 5 hari nak berwukuf kan. Talbiahlah, ada masa bertalbiah. Selain daripada bertasbih, bertakbir, bertahmid, baca Quran, banyakkan bertalbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kita akan dirikan solat secara berjemaah, Zuhur dan Asar secara jamak takdim, dan Maghrib dan Isya juga akan dibuat bergantung kepada situasi perjalanan tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang sempat sembahyang Zuhur, Maghrib dan Isya di bumi Arafah, dan ada yang mendirikan sembahyang Zuhur, Maghrib dan Isya di bumi Muzdalifah. Yang pentingnya hidupkan solat secara berjemaah. Okey, bagi kita yang berihram haji, kita tidak disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Orang yang tidak mengerjakan haji, mereka disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Kita tidak. Kenapa? Antara lain, antara hikmah tidak disyariatkan berpuasa di hari Arafah bagi jemaah haji kerana mereka perlukan tenaga untuk melakukan amalan-amalan haji. Okey, berwuduk, menghadap ke arah kiblat. Sentiasa kalau boleh kita menghadap ke arah kiblat. Baik. Jadi antara perkara-perkara yang kita lakukan setelah kita mendengar khutbah Arafah, setelah kita menunaikan sembahyang fardu Zuhur dan Asar secara jamak tamam, maknanya sembahyang jamak, kita sembahyang Zuhur dan Asar secara jamak tamam, maknanya kita buat 4 rakaat Zuhur dan 4 rakaat Asar. Kemudian kita akan berwirid, berzikir, zikir Arafah. Dia bergantunglah kepada bagaimana pembawaan para pembimbing. Biasanya zikir Arafah ini akan mengambil masa antara 1 jam sehingga 2 jam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang berada di Arafah sebelum waktu wukuf, banyakkan berehat. Banyakkan berehat. Jangan pecut awal-awal. Ada jemaah haji pada malam sebelum wukuf tu, dia tampil pergi buat tahajud berjam-jam. Kemudian pada siang harinya selepas sarapan, dia buat pula sembahyang duha, lepas tu dia baca Quran dan sebagainya. Bila masuk waktu wukuf, minyak dia dah habis. Yang tinggal minyak dekat spare kok je tuan-tuan dan puan. Minyak apa spare je. Jadi masa dengar khutbah dah tersenggut-senggut.
masa berzikir dah tersengut-sengut. Ya. Jadi ambil rehat yang cukup. Doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, permudahkan rehatku ya sepanjang aku mengerjakan amalan-amalan haji. Permudahkan tidurku sebab kita berada dalam kawasan yang sempit ya, bukan lagi kondusif, bukan lagi kawasan yang selesa. Kita keluar daripada comfort zone, zon selesa kita. Kita berada dalam kemah dengan puluhan atau ratusan jemaah. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah permudahkan rehatku, permudahkan tidurku supaya ya dengan itu aku mempunyai tenaga ya untuk beribadah bila tiba masanya. Jadi kalau kita dapat tidur yang cukup pada malam harinya, mungkin kita bangun awal sedikit nak merasa bertahajud di bumi Arafah, tak ada masalah. Tapi janganlah awal sangat. Mungkin sejam sebelum subuh tu kita bangun, kita pun ya khidmat diri, siapkan diri, berwuduk apa semua, kita semayang. Dah lah mungkin semayang tahajud dapatlah 4 rakaat, kemudian semayang mungkin sembahyang taubat ke, kemudian ditutup dengan sembahyang witir, dapat baca Quran sikit dalam tempoh tahajud kita, qiyamul lail kita tu ya sudah memadai. Ya, kemudian lepas kita sarapan pagi, mungkin kita nak semayang duha sekejap, buatlah semayang duha 2 ke 4 rakaat, ya, nak baca Quran sekejap, 15 minit, 20 minit, kemudian kita rehat. Ya, kita berehat ya, walaupun tak dapat tidur kita lelapkan mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam kemah di Arafah tu, janganlah kalau yang kaki sembang, kaki kebang ya masih terus bersembang-sembang. Jangan berbawang-bawang ya. Hormati rakan-rakan yang hendak berehat ya. Duduk diam. Ya, sebab itu Rasulullah SAW menyatakan falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah benda yang baik atau diam. Ya, ataupun diam ya. Supaya apa? Rakan-rakan yang nak berehat ni, nanti kalau kita bersembang, tahulah apabila banyak sembangnya, nanti akan banyaklah tergelincir lidahnya, mungkin akan terumpat dan sebagainya, maka ini akan menjejaskan akhlak dan mungkin boleh menjejaskan nilai haji kita kerana telah mengata dan sebagainya ya. Sebab itu kalau boleh janganlah banyak bicara apabila perlu sahaja. Okey, so bila masuk waktu wukuf, masa itu kita rem betul-betul, rempit orang kata kan. Masa itu sebab kita dah cukup tenaga, cukup tidurnya ya, maka kita pun dengar khutbah dengan khusyuk, hayati doa tu. Kalau menangis ya, berdoa, berzikir. Bila dah habis semua zikir Arafah 1 jam, 1 jam setengah ya, mungkin ambil rehat sekejap, kemudian buatlah second round. Ya, para pembimbing akan buat 1 round je. Ya, kemudian terpulang pada jemaah masing-masing ya. Teruskan berdoa sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, baginda selepas selepas berkhutbah, selepas solat ya, baginda telah berwukuf, berdoa sampai terbenamnya sampai terbenamnya matahari ya. Ini nak menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memaksimalkan masa berwukuf di bumi Arafah ya. Jadi dalam hadis dia dikatakan bahawa ketika di bumi Arafah ni Rasulullah sentiasa berdoa ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Apa kata beliau? Ya, sahabat ini berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Maksudnya aku mengiringi Rasulullah, membonceng Rasulullah. Mana unta Rasulullah kan. Jadi Usamah bin Zaid ni orang yang agak muda, kecil kan, jadi membonceng Rasulullah. Jadi apa dia kata? Farafa'a yadaihi yad'u. Rasulullah mengangkat tangannya ketika berdoa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterusan berwukuf. Ya, falam yazal waqifan hatta gharabat asy-syam. Dan Rasulullah SAW berterusan dalam keadaan berwukuf, maknanya sentiasa memperbanyakkan doa dan semuanya ya, sehinggalah terbenamnya matahari. Bukan bila dah selesai berzikir dengan pembimbing itu, dengan guru agama tersebut, dah habis alhamdulillah, dah wukuf, lepas itu dia pun pakai sembang dalam kemah tersebut ya. Yang tidur tu tak apalah, aku nak tidurlah kan. Kemudian bangun balik, kemudian buat balik second round yang berkesempatan ya untuk berada di sebahagian malamnya, terutama dekat-dekat nak maghrib tu kan, doa lagi ya sampai masuk maghrib ya, berdoa. Mana sepanjang masa berada di bumi Arafah itu ya, maksimalkan dengan beribadah kepada Allah SWT, dengan melaksanakan amalan-amalan yang fardu seperti solat, dan amalan-amalan yang sunat seperti ya, berdoa, berselawat, berzikir ya, dan membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,